lepaskannya dengan bismillah untuk part yang kedua. Tapi hancurnya hati saya bila saya nampak Hadi melakukan perkara yang tak senonoh. Tak perlu sebut kot, semua orang tahu. Saya menjerit panggil nama dia dan dia punya terkejut tu sampai terjatuh dia dari kerusi. Dia diam membisu sambil menunduk kepala. Setelah lama diam dan saya kembali tenang, saya tanya, kenapa buat macam tu? Siapa perempuan tu? Dia diam lagi. Saya minta telefon dan dia dengan sekelilingnya dia bagi pada saya. Saya buka mesej dia dan sekali lagi terkejut. Rasanya saya dah boleh dapat heart attack hari tu juga. Hadi bercinta dengan kawan baik saya sendiri, iaitu Sari. Bukan tu je, perbualan mereka begitu yang sampai saya rasa, betul ke ini Hadi? Betul ke ini Sari, kawan baik aku? Tikam aku dengan suami aku sendiri. Rasa dikhianati. Dahlah Sari tu satu-satunya kawan saya. Sari dengan Hadi ni memang dah kenal lama, sejak kami kahwin. Perwatakan Sari sama persis macam Hadi. Extrovert, ringan mulut dan semua orang pun senang berkawan dengan dia. Jadi kisahnya bermula bila Hadi minta tolong dengan Sari untuk bantu pulihkan saya ketika saya kemurungan akibat keguguran dan ketika rahim saya dibuang. Berbual punya berbual, maka tanpa sengaja terjatuh hati kerana personaliti mereka sama. Hadi kata dunia bersama Sari penuh dengan warna dan dia rasa bahagia. Ketika saya kemurungan, sejujurnya saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, tapi tidaklah sekarang waktu sihat. Masa tu saya masih dalam proses pemulihan. Ramai orang kata suami layak untuk berkahwin lain jika isteri tak mampu nak memenuhi hak batin suami, tapi sekurang-kurangnya dalam perkara ni saya masih cuba untuk bagi yang terbaik walaupun saya sendiri sedang berjuang lawan sakit. Hadi banyak meluahkan rasa ketidakcukupan itu dekat Sari. Maka jadilah perbualan tersebut. Katanya lagi nafsu dia pada saya dah tak kuat dah bila dia tahu rahim saya dah tak ada. Dia juga kata yang dia mencari masa yang sesuai untuk jujur dengan saya. Patutlah lepas saya makin pulih dan ingin menjalankan tanggungjawab sebagai isteri, Hadi sering kali menolak. Saya nak bagi tahu walaupun rahim saya dibuang tapi ovari masih ada untuk mengeluarkan hormon estrogen. Jadi tiada isu hak batin tak terlunas di sini. Pedih ya dengar semua pengakuan tu. Sebelum ni saya tanya tapi dia menafikan. Adakah saya marah? Sangat dan terlalu sampai saya ambil keputusan untuk pulang ke rumah mak ayah. Jiwa saya ni bagai ditoreh dan ditabur garam. Bertalu-talu mesej saya hantar pada Sari, namun dia baca je. Saya pergi ke rumah dia, dia tak keluar. Saya pendam semuanya sendiri. Saya akhirnya ambil keputusan untuk meminang Sari. Hadi tak menolak atau teragak-agak semasa saya mengutarakan cadangan tu. Saya kecewa. Sekurang-kurangnya ambillah masa seminggu juga nak fikir. Ini tidak. Terus je dia bagi tahu dia setuju. Seolah-olah menunggu green light daripada saya dan akhirnya dia dah lepasi saya sebagai halangan kepada hubungan mereka. Kedua pihak orang tua bertanya dan risau dengan keputusan saya. Mak mentua saya sangat baik. Dia siap cakap bermadu ni bukan perkara yang mudah. Kita tak boleh cakap yang kita ikhlas, tapi mengikhlaskan sesuatu yang kita sayang tidak semudah itu. Saya hanya mampu tersenyum. Saya pun tak rela. Tapi maksiat sudah pun berlaku. Perkara tu disimpan rapi kerana melibatkan aib juga. Cukup mereka tahu saya benarkan Hadi berkahwin untuk zuriat. Tiada satu kata maaf daripada Hadi maupun Sari, seperti tiada dosa antara mereka dengan saya. Wujud ya, orang tak tahu malu macam ni. Saya membawa diri sewaktu mereka berbulan madu. Betul, poligami tu halal. Tapi ianya tidak menafikan kepelitan seorang isteri yang melaluinya. Walaupun Hadi berjanji akan berlaku adil, tapi hakikatnya mereka yang berpoligami ni tidak akan mampu untuk adil sepenuhnya. Sejak mereka kahwin, Sari masih berbuat baik seperti tak ada apa pernah berlaku. Masih menganggap saya sebagai kawan baiknya. Dia siap melawak katanya, tak sangka ya kita kongsi suami. Kalau tahu macam ni, baik kita naik pelamin sekali dulu. Sumpah dia ni macam tak ada common sense langsung. Saya tak tahu berapa banyak cara dah saya bunuh Sari dalam fikiran saya. Hadi akan pulang ke rumah saya 3 hari dan 4 hari di rumah Sari. Katanya Sari sedang cuba untuk hamil, jadi masa perlu dilebihkan kat situ. Dia minta untuk saya faham. Kalau Hadi balik rumah saya pun dia sekadar wujud. Asyik call dan message dengan Sari. Saya ni macam tunggul kayu. Tahulah cinta mereka tengah hangat kan. Adakah saya tak pernah cuba untuk goda Hadi balik? Macam-macam dah saya buat. Tapi itulah, tak ada respon. Rasa bodoh pula bila teringat semua benda yang saya buat untuk pikat hati dia semula. Mungkin dia tak tergoda sebab saya wanita yang tak ada rahim. Kami pernah keluar beli barang raya bersama, tapi saya macam orang ketiga. Mereka berpegangan di hadapan, tinggalkan saya di belakang.
Balik tu saya menangis macam orang gila. Betul lah, poligami ni tak mudah. Hanya mereka yang kuat saja yang mampu tempuh. Saya banyak makan hati berulam jantung. Kalau tak disebabkan saya masih makan ubat dan tak henti berdoa kepada Allah, dah lama agaknya saya terjun bangunan. Kenapa saya tak minta cerai je? Sebab dia cinta pertama saya dan saya takut hilang dia. Walaupun waktu itu dia dah lepaskan dah genggaman tangan saya. Macam-macam perkara berlaku dekat saya sampai saya rasa boleh ke saya hidup tanpa Hadi? Social circle saya dah lah kecil. Saya terlalu bergantung pada dia. Bodohnya saya waktu tu. Saya yakinkan diri saya yang Hadi masih sayangkan saya. Agaknya sebab itulah Hadi boleh buat suka hati dia. Kata Ustaz, kuatnya ujian Allah itu menandakan kuatnya kasih sayang Allah pada manusia. Kita kena tetap bersangka baik dengan perancangan dia. Saya juga mohon maaf pada Allah kerana saya bukanlah manusia yang terkuat untuk hadapi dukaannya. Maka saya minta untuk dilepaskan. Saya dah tak rasa bahagia. Hadi tak nak lepaskan saya dan setiap kali kami bergaduh, dia akan ungkit kesusahan dia jaga saya waktu saya sakit. Bila saya kata yang saya dah bayar dah semua kesusahan dia dengan mengizinkan dia untuk kahwin lain, dia melenting. Saya tak pernah minta untuk gugur 2 kali. Saya tak pernah minta untuk rahim saya dibuang. Dan saya tak pernah minta penyakit kemurungan ni. Semuanya di luar kekuasaan saya. Siapa saya nak pertikaikan ujian dia? Dan saya di sini masih menagih cinta Hadi bagai melukut di tepi gantang. Kalau ada manusia yang paling marah dan kecewa dalam dunia ni, adalah saya. Ditikam, diabaikan, ditinggalkan. Akhirnya saya menangis, mengadu dengan ayah saya. Dah tak ada tempat lain dah untuk saya luahkan. Saya juga rasa berdosa kerana membuka aib rumah tangga. Tapi ayah memahami dan ayah sendiri jumpa Hadi serta minta Hadi pulangkan saya pada ayah. Hadi masih lagi dengan ego dia. Saya tak faham kenapa dia masih nak simpan saya sedangkan dia dah bahagia dengan Sari. Berita ni sampai dekat pengetahuan mak mentua saya. Kami berjumpa dan sedas tamparan hingkap atas muka Hadi. Semua orang terkejut. Saya diam dan terkaku. Mak mentua minta Hadi lepaskan saya sebab dia tak mampu berlaku adil. Rupanya ayah berjumpa dengan mak mentua dan minta anaknya untuk lepaskan saya dengan cara yang baik. Kata mak mentua saya, kalau Hadi tak lepaskan saya, maka Hadi bukan lagi anaknya. Sumpah, macam sinetron. Tapi kali ni edisi mak mentua dari syurga. Hadi tak nak lepaskan saya sebab egonya terkuris bila ayah sendiri yang datang jumpa. Dia marah sebab saya buka aib rumah tangga. Hadi siap suruh saya fikir semula. Katanya dia je boleh terima keadaan diri saya. Katanya lelaki mana je nak terima perempuan yang tak boleh nak belikan suriat. Nak tahu apa yang lagi sakit? Hadi tak nak ceraikan saya sebab mak dia sayangkan saya dan mak dia belum dapat terima Sari sepenuhnya seperti saya. Jadi Hadi gunakan saya supaya mak dia boleh belajar untuk sayangkan Sari. Macam mana saya tahu? Sari mesej saya, minta saya pertimbangkan keputusan. Dan dialah yang cerita semua isu yang berlaku antara dia dan mak mentua kami. Saya terfikir macam manalah saya boleh cintakan Hadi, si sampah yang dah tak boleh dikitar semula macam ni. Kenapalah perangai dia makin teruk sampai saya sendiri macam tak kenal dah dia ni siapa. Saya pejamkan mata dan tetap inginkan perceraian. Kami tinggal asing dan saya duduk di rumah ayah. Kami pergi ke sesi kaunseling 3 kali. Tak lama lepas tu, saya diceraikan. Sehingga lepas cerai pun, saya tidak mendapat kata maaf dari Hadi. Cuma saya yang minta maaf dan minta dihalalkan semuanya. Dia masih marahkan saya sebab minta cerai. Perceraian itu dibenci Allah. Tapi kalau sebuah perkahwinan itu lebih banyak mendatangkan dosa, maka lebih baik semuanya diakhiri. Hanya kata maaf dari ayah saya. Ayah minta maaf sebab dia jodohkan saya dengan Hadi. Kalau dia tahu semua jadi macam ni, katanya dia tak akan walikan saya. Mak mentua saya pun ada jumpa saya dan minta maaf sebab gagal mendidik anak dia dengan baik. Saya berkata dengan tenang bahawa sebelum kami bercerai, Hadi juga pernah bahagiakan saya. Tak mungkin semua perkara antara kami itu buruk. Mungkin cuma jodoh kami yang tak panjang. Silap saya sebab terlalu bergantung harap pada sesuatu yang tak pasti. Dan ini pengajaran terbesar dalam hidup saya. Bertemunya kerana takdir, mencintai dia adalah pilihan saya, jadi saya akan tanggung akibatnya. Saya terima qada dan qadar Tuhan dengan hati terbuka. Sampai situ sajalah jodoh kami. Hadi ada cari saya untuk jernihkan keadaan sebab dia keluar mahkamah dalam keadaan marah. Waktu talak dijatuhkan pun dalam keadaan marah. Saya mengelak untuk jumpa. Bagi saya dah tak ada apa lagi yang perlu dijernihkan antara kami. Tak perlu rasa simpati, kau yang memilih dia. Menyesal pun dah tak guna. Yang ku rindu memori, bukan dirimu lagi. Saya berdoa supaya Sari takkan rasa apa yang saya lalui. Semoga mereka berdua bahagia setiap detik yang mereka jalani. Dan aku maafkan setiap satu kesalahan mereka padaku. Bukan kerana aku baik, bukan kerana aku kuat, bukan kerana aku melupakan. Mengingatimu memerlukan tenaga yang berat. Membencimu memudarkan warna hidup pada setiap hari-hari yang aku lalui. Maka sisa urusan antara kita aku serahkan kepada Tuhanmu.
cukuplah dia sebagai hakim.